Okey, semalam ni kalau boleh juga nak habiskan lah. Juga nak masuk ke depan, nak masuk elektronik, elektronik ataupun elektromagnet sikit lah. Lepas tu bulan 9 dah nak masuk form 4 revision. So hari ni kita nak habiskan iaitu macam mana kita nak kira penggunaan tenaga seharian dekat rumah kita. Okey, dekat sini. Ni sebenarnya formula untuk diterbitkan. Cikgu rasa macam banyak. Jadi sebenarnya formula yang penting yang kita perlu tahu, ni cikgu bagi awal-awal ni. Yang pertama, P sama dengan IV. P sama dengan ET. P sama dengan apa lagi ya? Kita tengok lihat. P sama dengan V kuasa 2 R. P sama dengan V kuasa 2 R. Okey, satu lagi P sama dengan I kuasa 2 R. P sama dengan I kuasa 2 R. P tu power. P ni adalah power lah, kuasa. Okey, kuasa, power. Power ni dalam bentuk watt. Okey, dia punya unitnya adalah watt. So, bagi cikgu yang penting dua ni je. Yang penting dua ni je. Sebab ini dua yang bawah ni adalah terbitan dia. Terbitan daripada yang atas tu. Jadi kalau kita dah ingat dua ni pun, insya-Allah dah okey dah. Okey, dah okey dah ni. Yang penting lagi korang kena ingatlah formula sebelum ni, iaitu V sama dengan IR. Ni formula yang sebelum tu kita belajar. So yang ini diterbitkan daripada formula inilah. Contoh juga buat sikit contoh lah, sebab dah halalan kat sini ni. Asalnya ni adalah formula asal dia. P sama dengan IV. Nampak tak kat sini V sama dengan IR. Jadi digantilah kat sini. V ni sama dengan IR. Jadi P sama dengan I kuasa 2R. Dapatlah kat sini. Dia terbitan lah. Jadi terbitan ni yang paling penting kita tahu dia punya basic asas dia. Yang original dia ni, original. Jadi sebab itulah kalau belajar pun biasa kita tekankan dua ni ajalah. P sama dengan. Untuk pengiraan kos elektrik kat rumah nanti, kita kena tahu formula ni. Ataupun terus kita buat E equal to PT. T kecil time. Yang inilah kita akan nak kira pengiraan pengguna elektrik dan juga kos RM dalam rumah kita. Itulah malam target ni lah kot. Target ni, lepas tu cara-cara kita jimat cermat. Okey, jadi formula ni gua abaikan. Ni formula korang semua nanti korang belajar ni semua ni. Okey, kita nak baca sikit. Pada setiap elektrik, even though korang punya charger tu, mesti akan ada voltage dan juga ada watt, power. Sekejap dia bagi sini tak? Tak ada sini cari ya. Cikgu cari je letak lain. Contoh kat sini ada. Tapi ni power je, watt tak ada pula. Tak apalah, cikgu cipta satu lah ya, cikgu cipta satu. Katalah cerik elektrik ni dia menggunakan 240 voltage. Potential difference. 240 voltage ni sebenarnya adalah dibekalkan daripada sumber source dekat kita punya meter, mainboard rumah kita tu. Sebab setiap negara berbeza-beza. Kita ni memang kerajaan bagi 240 volt. Okey, setengah-setengah negara mungkin dekat British dia hanya sampai 110 volt saja. Maksimum dalam rumah dia bekalkan. Kita 240 volt. Jadi bergantunglah, sebab itu kalau kita beli telefon ke kat overseas, spek dia berbeza sikit charger tu. Kepala dia kan, jadi tak sesuai untuk Malaysia. Okey. Contoh kat sini. Okey, jadi let's say lah, katakanlah kat sini cikgu letak dia. Periuk ni dia bagi tak? Dia ni spek dia bagi. Okay, kat sini nampak tak? Dia bagi voltage dia antara 220 hingga 240. Kita ambil lah dia punya volt dia 240 volt. Dan powernya adalah 700 watt. 700 watt. So, apa maksudnya ni? Maksudnya 700 watt ni power ya. Power ya. Power maksudnya E bahagi dengan T.
Kalau macam ni, kalau 700 bermaksud bahawa 700 joule per 1 second. Sebab 7 bagi 1 kita dapat 700 balik. Jadi kalau disebut sahaja 700 watt bermaksud bahawa dia adalah 700 joule per 1 second. Okey, jadi periuk ni kalau kita gunakan, dia akan menggunakan sebanyak 700 joule bagi setiap saat. Okey, bila disambung pada sumber 240 volt. Itulah maksudnya. Jadi setiap second tu dia menggunakan sebanyak 700 joule. Every second dia gunakan 700 joule. Okey, itulah idenya. Jadi bila dia bagi dalam bentuk power, automatik kita terus boleh convert kepada joule. Jadi kalau dia bagi 700 watt, kita boleh kata dia adalah 700 joule per saat. Faham tak? Okey, clear boleh? Okey, tu antara benda yang penting lah. Okey, ni terbitan lagi. Terbitan dia. Okey, ni terbitan dia lagi. Ni Google Tab pun ada. Aku nak explain. Okey, terus nak pergi sini pelbagai alatan. Okey, contoh kat sini. Contoh dekat sini. Dia bagi kan. Perumpamaan. Ni Google Tab pun ada ni. Okey, tenaga digunakan ni sebenarnya asalnya formula kita adalah P equal to ET ya. Lepas tu di convert, dia transfer jadi E sama dengan PT. So, apabila kita dapat kilowatt, bila dapat watt ni kan, bila seli watt ni 40 watt, kita jadikan dia dalam bentuk kilowatt. Bahagi 1000 lah, 0.04 kilowatt. Dapatlah macam ni. Untuk kita cari pengiraan dalam bentuk RM, kita kena jadikan dia dalam bentuk kilowatt. Lepas tu time ni kena jadikan dalam bentuk jam. Biasanya, kalau untuk pengiraan lain, elektrik kita jadikan dalam bentuk second, saat. Tetapi untuk pengiraan kos sahaja, kita perlukan dalam bentuk jam. Jadi, dah darab ni dapatlah untuk lampu CFL. CFL ni fluorescent, lampu yang biasa kat rumah tu, fluorescent. Jadi, dapatlah. So, seunit kita kat Malaysia ni, kita charge bagi 1 unit sebanyak 20 sen lah lebih kurang. Jadi, kita darab dengan 0.4 dan sedarab 30 hari. Katakanlah sebulan. Ni lampu ni kita pasang selama 12 jam satu malam dan kita pakai selama 30 hari. Kita dapati bahawa sebiji lampu ni kita akan kena cas sebanyak RM3 lebih. Okey. Kalau fluorescent benda yang sama juga. Bezanya fluorescent kat sini adalah 12 watt. Rendah lah 12 watt. So lepas kita darab semua, kita dapati bahawa 30 hari LED tak sampai RM1 pun. Anggaplah RM1. Jadi hampir 3 kali ganda kita jimat kalau guna LED. Jadi kalau korang kat rumah tu masih lagi pakai fluorescent, lampu Kalimantan yang biasa tu, yang buka di kelip tu, yang tu harga mahal lah sikit. Tapi kalau terus kita pakai LED, 3 kali ganda kita jimat. Faham tak? Sebab itulah pentinglah kita pakai LED sekarang ni. Okey. Okey, sampai sini okey Boleh juga move? Okey ke? Cuba habiskan terus lah sebab nak tamat ni. Cuba habiskan nota ni sekejap. Lepas tu kita digalakkan berjimat cermat. Kemarin okey kan? Berjimat cermat. Terutamanya apabila kita beli barangan elektrik. So, cari yang ada 5 star. 5 star tu maksudnya dia menjimatkan elektrik. Yang ada 5 star tu kan? Yang ada star dia bagi. Sekurang-kurangnya 3 star ke atas lah. Okey. So, kalau kita pasang aircon, pastikan tikar tertutup. Ya. So, matikan suai elektrik kalau tak digunakan. Mesin basuh kita gunakan dengan muatan yang sesuai. Guna lampu jimat tenaga LED. Jadi, kita dapatlah menjimatkan elektrik. Sambil-sambil tu kita dapat menjaga bumi kita, guys. Sebab kurang elektrik dihasilkan, kuranglah panas. Okey, itu yang nak beritahu nota kita. Jom kita latihan sikit. Jadi objektif kita sampai situ. Okey, kita mulakan pada nota ni lah, guys. Nota ni cikgu tak nak cerita lah panjang-panjang ni. Cikgu dah cerita sikit tadi. Kalau korang perasan, dia adalah cos 3/4 subtopik kita.
Okay, muka surat dia 84. Okay, ni sama juga. Kita terus masuk kat sini Okey, sekarang kita nak bandingkan kuasa penggunaan tenaga ni pelbagai elektrik. Contoh kita buat pengiraan sikit. Kat sini dia bagi bahawa setiap lampu dipasang 6 jam. Buku tab tadi dia pakai 6 jam, 12 jam. Ni 6 jam je. Satu malam. Mungkin dia pasang pukul berapa tu? 6 jam. Mungkin pukul 1 sampai pukul 6 ke tutup. Kan? Dalam tempoh 30 hari. Okey. So, kita tengoklah lampu manakah yang paling power ni. Ni lampu pijar. Lampu pijar ni lampu yang sebelum ada fluoresan. Lampu dekat tandas tu. Siapa ada pakai lampu ni lagi kat rumah? Ada lagi tak? Kamar dia ada pakai lampu ni lagi tak? Ke dah tak pakai dah? Cikgu ada pakai ni kat luar. Kat luar ada satu pakai. Nak buang sayang sebab dia elok lagi kan. Pakai tak? Mimi pakai tak lampu ni? Seminar ke? Ada lagi. Lampu ni boleh tahan jugalah dia punya kos dia. Mahal sebenarnya ni. Sebab apa? Sebab dia pakai nichrome. Ni dia pakai nichrome. Allah, hilang pula. Dia pakai nichrome. Nichrome tu akan menyala dengan sangat banyak elektrik digunakan. Diguna nitron. Nichrome. Mana hilang dah? Nichrome ni. Dia gunakan nichrome. Jadi kita nampak panas tu sebab dia heating, dia heat. Dia heatkan dia punya lampu tu. Okey. Sekarang ni tengok tenaga yang digunakan. Dia bagi formulanya, sepatutnya dia tak bagilah, kita kena tahu sendiri. Okey, cuba kita kira yang pertama. Okey, tengok dulu Untuk yang pertama ni 60 watt. 60 watt. Jadi 60 watt ni kita tukar kepada kilowatt. Jadi 0.06 kilowatt. Terus masuk kat sini. P kita adalah 0.06 kilowatt. Darab masa kita adalah 6 jam. 30 hari tu nanti. Kita nak cari seunit dulu. Dan kita akan dapat lebih kurang 0.36 unit. Okey. Itu step pertama. Step kedua barulah kita cari kos penggunaannya. Okey. Kita dah tahu bahawa kita pakai sebanyak 0.3 unit kan. Jadi kita pun buat 30 hari darab dengan 0.36 unit darab dengan seunit sebanyak standard ni 0.2180. Berapa dapat? Cuba kira. Berapakah penggunaan dia? So, berapa RM ni? Sebulan. RM2.30 lebih kurang kot. Lebih kurang lah. RM2.35. Lebih kurang lah. Jadi lampu ni saja, satu lampu saja kita kena bayar pada TNB sebanyak RM2.35 lebih kurang. Selama 6 jam sebulan. Bayangkan kalau ada 10 lampu, RM23. Lampu ni saja, tapi kita biasa malam-malam buat lampu jaga 1 atau 2 je lah. Kan, lebihkan RM5 lah 2 lampu. Jadi lampu ni dah orang tak pakai dah sekarang. Kalau pakai pun bilik air lah, pakai sekejap-sekejap je. Okey, jom kita kira yang nombor 2 pula. Okey, cuba korang kira jap sementara apa ni tengok jawapannya apa. Korang kira CFL dengan LED. Berapa korang dapat? Cara yang sama. Berapa dapatnya? Okey, ini pun sama ya, online. Dia punya wattnya 18. Jadi 0.018 watt, 8 kilowatt. Darab dengan 6 jam.
Jadi berapa unit kita dapat? 0.108 unit. Okey, sama 30 hari darab dengan 0.108 darab dengan seunit 218. Macam itulah. Berapa RM berapa dapat ni? 0.7 70 sen lebih ya. 70 sen lebih je. Gambar ya. Jimat juga ni 2 kali ganda 2 kali ganda apa? 3 kali ganda. 3 kali ganda lebih sikit. Dulu masa permulaan daripada sini ke sini kita rasa jimat lah. Tapi sekarang ni ke sinilah pula. Zaman-zaman cikgu kecil tu pakai lampu ni semua. Jadi bil tu mahal lah. Tapi masa tu kita punya seunit, charge seunit tak mahal macam sekarang. Sekarang charge unit kita mahal kan, RM2, 20 sen lebih. Dulu murah. Jadi sesuai lah dengan zamannya. Okey. Yang ini pula LED pula kita akan buat. LED kali ikut 10. 0.01 darab dengan 6. Kan 0.06 unit. Jadi 0.30 hari darab dengan 0.06 darab dengan 0.218. So kita akan dapat RM lebih kurang 40 sen lah. Separuh daripada CFL, fluorescent. Dahsyat jadi pentinglah lampu LED ni sekarang ni. 0.39 kan, betul tak? Sebab itulah korang punya telefon, kita buka lampu lama-lama pun dia boleh tahan lama. Sebab LED ni makan current dia banyak, tak banyak makan current lah. Ataupun sekarang ni lampu yang boleh charge tu ke. Cikgu pun ada satu lampu boleh charge. Lama lah tahan. Boleh lah nak buat hutan ke. Okay, now. Jadi kita punya conclusion kita yang kita boleh buat adalah lampu yang paling jimat penggunaan tenaga elektrik adalah LED. LED senang sangat. Okay, now. Sekarang ni kita nak tengok cara peningkatan tenaga. Okey, kita nak tingkatkan tenaga. Tenaga tingkatkan ni macam mana idea dia? Idea dia macam ni. Kita kena masukkan input dan juga output. Input dan juga output. Okey. Let's say lah, katakanlah kalau ikutkan kita boleh salurkan sebanyak 100 sepatutnya. Kalau ikut teori kita boleh masukkan 100 ketuk. Contohlah. Tapi actually kita hanya boleh masukkan sebanyak 90 aja. Jadi kat sini kita punya kecekapan kita hanyalah 90% saja. So kalau ikutkan kurang cekap ni, bukan kurang cekap, maksudnya tak dapat apa yang kita nak lah. Kalau boleh kita nak 100% ataupun 9.9%. Jadi kat sini ni kena fikirkan ni, macam mana nak jadikan dia 100 betul-betul ngam-ngam. Tu namanya kecekapan. Okey. Macam elektrik daripada plant station dia tu, daripada hydroelektrik kan, nak sampai ke rumah kita ni banyak mana electric loss disebabkan fraction yang tinggi, halangan, rintangan daripada dawai-dawai tu. Sampai ke rumah kita how many percent saja. Jadi kat situ kita loss banyak tu. TNB lah loss. Sebab tu lah TNB charge lebih kita, sebab dia loss banyak. Jadi dia orang pun tengah fikirlah nak pakai wire apa kan yang kurang dan sebagainya. Itu namanya cara untuk meningkatkan kecekapan elektrik, salah satunya. Okey, kita sebagai pengguna kita kena pakai peralatan yang sesuai lah. Peralatan yang menjimatkan kita. TNB tu dia punya pasal lah kan, dia kena fikirlah cara dia. Kita ni nak kena jimat bayar bil, kita kena pilih equipment mana yang sesuai. Okay, yang pertama, sentiasa membersihkan dan membuang habuk pada penapis udara dingin dan bilah kipas. Ni selalulah cikgu buat ni. 7 minggu kalau rajin kita kena buat cleaning lah. Okey, yang kedua, menggunakan peralatan yang 5 bintang. Bagus, lebih cekap dan juga jimat.
Okey, manfaatkan pengguna tenaga diperlukan untuk memasak ketuhar dengan memasak beberapa makanan pada masa yang sama. Kalau sekarang ni kalau ikut, kita ada satu kek ataupun satu apa-apa lah nak masak seketul je. Tapi kita heatkan microwave tu satu kontena dia kan. Jadi macam rugi. Kalau boleh kita kumpulkan sekali, kita masukkan. Itulah maksudnya. Okey. Mungkin kita boleh memasak beberapa benda ataupun beberapa makanan. Beberapa makanan pada masa yang sama. Tujuannya untuk menjimatkan lah. Menjimatkan elektrik, menjimatkan masa. Begitu juga mesin basuh. Kalau boleh kita kumpulkan dulu, cukup ngam-ngam, masukkan. Kalau sikit kita buat, macam rugilah, air banyak. Kan tenaga pun banyak sama. Itulah maksudnya. Tapi kalau mesin basuh janganlah banyak sangat, rosak pula nanti. Kira optimum lah, ngam-ngam. Okey. Seterusnya adalah sentiasa membersihkan beg penapis dalam pembersih vacuum. Vacuum yang kita vacuum carpet tu lah. Buat. Kalau tak, motor tu akan sentiasa bekerja keras untuk suck dia punya sampah-sampah tu kan. Sedangkan kat situ banyak kotoran, dia kena buang lah. Dia punya dust-dust tu. Okey. Lampu. Okey, ni tutup. Tutup switch off semua lampu yang tidak perlu, guna lampu yang berkuasa rendah. Dan lampu fender floor di tempat yang sesuai. Kuasa rendah fender floor dan ke bawah lah LED. Okey. Guna beban basuhan kalau boleh penuh ataupun optimum di dalam mesin. Janganlah buat separuh aja. Tapi mesin yang latest kan ni kita boleh pilih kan. Dia ada medium, dia ada heavy, dia ada light. Kalau sikit tu kita guna light lah. Sekarang pun dah ada mesin basuh yang macam tu. Okey, jangan masukkan air yang berlebihan di dalam cairan elektrik daripada yang anda perlukan untuk minum. Betul? Kena yang sesuai lah. Kalau tak, dia panas-panas, kita biarkan sejuk, membazir current. Okey. Okey, sekarang ni kita nak buat pengauditan penggunaan elektrik berdasarkan kuasa beratang. Kita buat audit sendirilah kononnya kat rumah kita ni. Okey, kita buat kat rumah kita, nak audit sikit. Agaknya berapa banyak penggunaan elektrik kat rumah kita. Korang boleh buat sendiri ni. Ni tarikh kita lebih kurang kat sini lah. Okay, jadual menunjukkan tenaga elektrik berdasarkan kuasa beratang elektrik di rumah bagi bulan Jun. Berdasarkan tarikh elektrik bagi kegunaan domestik. Domestik ni kegunaan rumah lah. Kalau kan korang pernah dengar barang-barang domestik, bahan buangan domestik, tu maksudnya bahan buangan daripada rumah. Okey, so unit pertama sama je, 20 sen, 21 sen. Kira kos penggunaan bagi peralatan tersebut. Okey, kita jom kita kira. Okey, ni sebenarnya dia bahagi dengan 1000 ni untuk jadikan dia dalam bentuk kilowatt lah. Okey, so peti sejuk pula yang kat sini dah settle dah ni sebulan. Sebulan televisyen saja menyumbang sebanyak RM22. Boleh tahan ni. Korang rasa korang tengok TV kat rumah tu 5 jam tak? Amin rasa Amin? Lebih kot ya. Especially kalau weekend lah. Kalau hari biasa tu 5 jam lebih kurang lah balik sekolah petang tu. 5-6 jam. Okey lah 5 jam okey lah. So TV saja RM22. Okey, cuba kita kira peti sejuk pula. Berapa peti sejuk? Peti sejuk 24 jam lah, takkan tutup lah kan, kecuali tak ada current lah. Kuasa dia adalah 400. Kalau 400 jadikan dia 0.4 darab 5. Berapa dapat? 0.4 darab 5. 0.4 darab 5. Berapa dapat lah? Ni Google kereta ni. Hilang pula. Ada. 0.4 darab 5 dapat 2. 2 unit. Ataupun 2 kilowatt jam. 2 lah. Senang Okey, 2 sini. Okey, dah settle. Tapi ni 24 jam. 24 jam dah kat 5 jam pula. 24 jam, sorry. 0.4 darab 24 jam.
9.6. Kan? Betul kan? 9.6. Cuba darab kat sini. 9.6 darab 0.218 darab 30 hari. Berapa dapat? 9.6 sama dia betul. So dapat RM62, RM62. Kan? Okey, jom. Kita kira kipas pula. Cuba korang kira. Cuba bagi tenaga dulu yang tengah tu. Berapa agaknya? Berapa unit kan dia? 0.08 darab 10. 0.08 darab 10 kita akan dapat 1/6. 1.6. Betul kan? Lepas itu 1.6 darab 0.28 darab 30 kita akan dapat lebih kurang dalam RM10. RM10. 44 sen. Kipas silin tak banyak. Selama 10 jam. Korang kalau kat bilik pasang sepanjang-panjangnya ke tak? Ke korang pakai aircon? Kalau aircon lagi lah banyak ni. Okey, jom kita kira lah. Ketuhar, gelombang ketuhar. Ketuhar gelombang. Okey, 115. Jadi 1.15 lah darab 0.5. Sini kita akan dapat 0.5. Yelah tak banyak pun kita pakai ketuhar kan. Sekejap je. Lebih kurang dalam 0.287. Betul? Kan? So, berapa RM? Lebih kurang dalam RM2 kot. Lebih kurang lah. 0.03. 0.03. Lebih kurang lah. 25. Okey, mesin basuh. Mesin basuh selama sejam setengah satu hari. Cikgu rasa tempat rumah cikgu 2 kali basuh lama juga ni. Banyak kali juga lah basuh. Jadi 2.0 darab dengan 1.5 kita dapat 3.075. Okey. Berapakah RM yang perlu kita bayar? Mesin basuh saja RM20. Mesin basuh banyak. Effort dia banyak sikit. Okey. Terakhir kita punya penghawa dingin. 8 jam satu hari. Wow, ni siang je ke malam ni? Cikgu rasa cikgu mungkin boleh lah 8 jam lebih kurang ya. So 1500. Banyak ni 1.5. 1.5 darab 8 dapat 12. 12 unit. Tu dia. So darab dengan 30 hari RM78. So kat sini nampaknya aircon dengan peti sejuk menyumbang paling banyak. So takkanlah nak buang peti sejuk, betul tak? Aircon tu mungkin boleh kita jimat lah. Peti sejuk tu tak boleh nak jimat. Macam mana tu? Guys, okey tak? Macam mana tu? Okay, cuba kita kira semua sekali. Agaknya berapa ringgit kita bayar ya? Okay, kira sahaja kira tak. 62.7 dan 2.8 lah senang. 2.8 alamak, bateri aku habis pula. Alah guys, dia punya bateri habis lah pula. Tak apalah, tiba nak habis lah pula baterinya. Okey, sudah 100 jugalah tu. Okey.
Ini adalah penjadualan dia. Okey, cara dia kira macam ni. Ini tarikh domestik sehingga digunakan 2008 hingga 2020. Ni sasaran dia lah. Mungkin akan datang dinaikkan lagi. Tak tahulah kan. So, dia kata untuk bagi 200 kilowatt pertama. 200 kilowatt pertama. Kalau dekat sini, contoh kat sini kan. Ni adalah kilowatt hour 96. Tak sampai lagi. Dia kena 200 kilowatt hour. Yang pertama, kira-kira lah. Kalau kat sini kita kira apa ke tu ni? Tak apalah, biarlah. Pertama, okey, so dia kena bayar 21.80 kadar rate dia. RM21.80. Okey, lepas tu bagi 1,100 yang seterusnya, kita kena bayar sebanyak 33.40 sen. Lepas tu, bagi yang seterusnya, jika sampai 300-600, kena bayar lagi 51.60 sen. Dan begitulah seterusnya. Jadi kalau sampai dekat sini, banyaklah kena bayar ni. Banyaklah kena bayar. Jadi kalau pakai yang 200 pertama tu, jimatlah sikit. Tapi cikgu rasa sekarang ni, kita bergantung banyak pada elektrik. Lebih lah kita pakai. Kan? Jadi, minimum charge monthly ialah RM3. Okey, minimum. Kalau tak pakai pun, rumah kita tak ada orang pun, memang dia akan charge kita sebanyak RM3. Kita katakanlah rumah kampung ke, orang tak ada ke, dia charge juga kita. Sebab itu adalah kadang-kadang bil rumah kita tu tinggi-tinggi sangat, rendah-rendah sangat, sebab dia ikut penggunaan kilowatt hours. Okey. Better sikit better sikit. Okey, remove lagi. Kita buat sikit. Sebab ni pengiraan yang senang, jadi kita ajarlah. Kalau banyak susah tu, kita tinggal juga. Okey, jumlah tenaga digunakan. Total tenaga yang digunakan. So, tadilah ni. Alamak, tak tengoklah pula berapa ketul nak kena tambah semua-semua ni. Kan? So, berapakah jumlah bil yang dikenakan? So, kalau ikut ni lah. Ni, tambah semua ni. Berapa dapat ni? Kamariah cuba tambah sekejap. Kamariah dapat apa? Berapa kilowatt ni? Agak-agak lah. $30 hari. Ni tambah semua darab dengan 30 baru dapat. Tambah semua ni darab 30. Okey, tambahlah, kita buatlah sikit sebagai contoh awak lah. So, total kita guna ni kalau ikut 3.5 tambah dengan 9.6 1.6 tambah dengan 0.2875 tambah dengan 3.075 tambah dengan 12. So, semua ni akan darab dengan 30 ya. 30 hari. Berapa korang dapat? Itulah maksudnya. 30 hari, jadi lebih kurang dalam 900 lebih ni. 875 kilowatt hour. 900 lebih, bayangkan. Jadi berapakah jumlah bil yang kita bayar? Okey, ingat 200 yang pertama. 200 yang pertama kita darab dengan 20 sen. 200 yang pertama. Okey, 200 ada lagi 700 tambah lagi. Lepas tu 100 yang berikutnya darabnya 30 sen lebih. 2, 3, 2 buat 3 ada lagi 6 kan? 3 yang berikutnya kita darab dengan 50 sen. Okey. 2, 3, 6. 6 ada lagi. Okey, lepas tu kita ada lagi sebanyak lebihan kita 6. 6, 1.8. Sampai 6, 300. Inilah 33 je.
54 kat sini tak? Oh, ni ke atas RM57. RM57 yang selebihnya. Lebih kurang lah ya. So, jumlah semua kali 396.67. So, bil rumah korang lebih kurang 400 ringgit. Boleh tahan ni bil ni, RM400 cikgu tak sampai lah bil macam ni. Cikgu jimat-jimat je. Cikgu pun RM200 je. Tu contoh je ya. Contoh pengiraan lah. Contoh pengiraan dia. Okey. Kalkulator dah habis ni. Dah masuk soalan sebenar dah. Sebab ni ada pengiraan senang ni, cikgu nak settlekanlah sikit guys ya. Kat sini tanya, apakah tenaga yang dibekalkan oleh mentor yang berkadar? Nampak tak ni? Ini adalah AI. Ini adalah volt. Ini adalah T. Di soalannya minta tenaga, energi. So, energi kalau kita fikirkan ada beberapa energi yang ada. Contohnya P sama dengan ET. Jadi E sama dengan PT. Kat sini ada power, ada time. So, power dia tak bagi, tak boleh. Satu lagi yang kita ada, E sama dengan VIT. Ini ada volt, ada I, ada T. Jadi pakai lain ni. Kita tulis formula saja pun guys, dah ada jawapan ya. Tak buat apa-apa pun dapat satu jawapan. Satu markah. Walaupun tak buat apa-apa. Masukkanlah. 9 darab dengan I, darab dengan T. Macam tu je. 810 joule energi mesti joule. Okey, lagi next. Seterusnya, sebuah komputer berlabel ada volt, ada power. Dihidupkan selama T, 7 jam. Okey, setiap hari. Apakah tenaga elektrik digunakan dalam seminggu? Okey, kalau disebut tenaga elektrik yang digunakan seminggu, kita kena buat kilowatt hour lah. Sebab nanti nak darab dengan unit senang. Kilowatt hour. Jadi kita kena buatlah E equal to PT. Kilowatt hour. Sebab dia nak kegunaan mingguan. So, P kita adalah 1000. Okey. 1000 power kan. Power kita adalah 1000. 1000. Okey. Selama 7 jam. Sebanyak 7 jam dan 7 hari. Darablah. Tapi ni kalau ikut kilowatt. Kalau 1000 kilowatt satu je lah kan. Darab 7. Darab 7. 7 jam selama seminggu. Jadi kita dapat 49 je lah. 49 kilowatt hour. Okay, dah lagi. Sebab lampu pendek floor ada rintangan resistant. Ni dah dia dah macam complicated sikit dah. Tapi nak buat boleh je. Kuasa yang dihasilkan lampu dia nak kuasa. So bila sebut kuasa, kita buat P sama dengan VI. Ini rintangan, ini V tak boleh. Tak boleh kan? P sama dengan I kuasa 2R. Ini I tak ada. Kita tulis lagi. P sama dengan V kuasa 2R. Okey, ada R, ada V. Dia macam tu lah kena buat. Cuma formula ni kena ingat. Kalau kita lupa power ni guys, korang kena ingat macam ni ya. VI, satu lagi V sama dengan IR. Korang gantilah, contoh nak ganti I kan. Ini korang tinggalkan V per R. Apa tak V per R ni? So, kita gantikan I tu sebagai V per R. Nanti kita dapatlah P sama dengan V kuasa 2 per R. Yang penting korang ingat dua ni je. Nanti korang boleh ejaz kat situ. Okey, contoh kat sini. Contoh kat sini dia bagi R, dia bagi V. R tak ada. R tak ada, V ada. V dia nak, maksudnya I tak nak ni. Faham tak? Bila I tak nak, jadi kita pun buatlah V sama dengan IR. Jadi I tak nak, kita tinggallah I seorang-seorang. Kita ganti kat sini. V per R. Okey, dapatlah kat sini P sama dengan V kuasa 2R. Dah boleh pakai. Faham tak guys? Dia tak payah hafal semua. Masukkan nilai kat situ. So, kita punya V kita 240. Kuasa 2. R kita 150 ohm.
So power kan, dapatlah power 384 watt. Gitu je lah. InsyaAllah boleh. Ya. Cuma cikgu nak cerita sikit pasal kita punya apa tu tertinggal sebab nota cikgu tak ada ni. Ni. Kecekapan kita, kecekapan. Kita punya kecekapan ada dua, sama ada kita nak pakai energi, ataupun kita nak pakai power. Dua-dua boleh. Jadi energi output bahagi dengan input. Power output bahagi dengan power input darab dengan 100. Tengok. Target kita nak dapat 100% lah. Tapi kalau tak dapat tu, itulah kecekapan kita. Jom kita buat sikit. Supaya nampak ya. Soalan last. Okey, kat sini soalannya adalah lampu manipulator satu mempunyai ada 40 watt, 8 watt, 36 watt. Okey, apakah kecekapan lampu pendek flow tersebut? Okey, kita buat satu je. Contohnya formulanya adalah kecekapan output bagi kecekapan input darab dengan 100%. Okey. Contoh yang pertama kita ambil yang filament. Mana filament tadi? Kuasa 40 watt menghasilkan cahaya. Filament dan juga filament 8. Filament 8. Filament ni 8 ya. Pendaflow ni 38. Jadi kita ambil yang filament dulu. Filament ni. Jadi kita pun buat 8. Tu output dia. Kita punya input dia adalah 40 ni input. So darab dengan 100. Ya. So kita akan dapat 20% je. Tengok banyak pembaziran. Ni adalah untuk filament. Untuk pendaflow 38 bahagi dengan 40 darab dengan 100. So kita dapat lebih kurang 95%. Nampak tak? Lebih cekap. Jadi kat sini pendaflow tu lebih cekap. Kalau pakai LED lagilah cekap. Peratus dia. Itulah perbezaan dia. Bila kita dapat macam ni, dapatlah tahu. Jadi, pengiraan ni penting kalau korang akan datang nak sambung dalam bidang kejuruteraan. Kejuruteraan.